Kebelakangan ini saya selalu mendengar daripada pemimpin-pemimpin parti politik, daripada penganalisa politik, daripada NGO, daripada orang perseorangan, NGOs dan NGI mengatakan bahawa kesilapan besar bila Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Maka sebab itulah berlaku peralihan kuasa selepas itu. Bagi saya, perletakan jawatan sebagai Perdana Menteri oleh Tun Dr. Mahathir adalah satu tindakan yang wajar. Inilah dilakukan oleh pengamal-pengamal politik, terutama negara yang mengamalkan demokrasi seperti di negara-negara Eropah atau negara-negara lain di sebelah Asia seperti Jepun, Korea dan sebagainya, termasuk Thailand yang mengamalkan pemerintahan cara demokrasi. Apabila David Cameron mendapati bahawa bila ada referendum rakyat memilih untuk keluar daripada European Union, Brexit, sedangkan parti beliau mempertahankan supaya Britain terus berada di dalam European Union, maka apabila referendum pada rakyat mendapati bahawa rakyat secara majoriti mahu Britain keluar daripada Eropah, maka David Cameron meletakkan jawatan. Maka partinya memilih orang lain pula selepas itu untuk menjadi Perdana Menteri. Theresa May begitulah juga menjalankan kempen supaya mereka terus berperanan dalam Eropah. Akhirnya Theresa May merasakan pandangannya seolah-olah tidak diindahkan. Lalu beliau pula meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Partinya memilih orang lain pula untuk menjadi Perdana Menteri, iaitu Boris Johnson. Boris Johnson mendapati bahawa kempen beliau supaya Brexit itu dapat dilaksanakan dengan seberapa segera, beliau lebih yakin jikalau mengambil mandat daripada rakyat. Lalu beliau menghadap Queen Elizabeth dan membubarkan parlimen. Dan dalam pilihan raya itu ternyata Boris Johnson dan partinya mencapai kemenangan yang walaupun tidak begitu besar, tapi cukup untuk beliau membentuk kerajaan. Dan Boris Johnson diangkat menjadi Perdana Menteri. Pergolakan yang berlaku di dalam Pakatan Harapan, mesyuarat, akhirnya persetujuan dicapai, iaitu Tun Dr. Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri sehingga sidang APEC. Dan selepas sidang APEC, Tun Mahathir menentukan bilakah tarikhnya untuk beliau memulakan persaraan. Mesyuarat itu dapat persetujuan dan selepas itu diadakan sidang akhbar yang semua mengetahui. Dalam sidang akhbar itu, Tun Mahathir memperjelaskan persetujuan mesyuarat yang telah dicapai mesyuarat Pakatan Harapan. Soalnya, setelah persetujuan dicapai supaya Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sehingga sidang APEC dan tarikh persaraan terserah kepada beliau untuk menentukan bila. Tetapi beberapa orang anggota ahli-ahli parlimen daripada Keadilan dan Bersatu mengambil sikap meninggalkan Pakatan Harapan, ataupun lebih mudah dikenali sebagai Gerakan Sheraton, dan Tan Sri Mahyudin dijulang sebagai bakal Perdana Menteri. Sedangkan perjanjian ditandatangani oleh Tan Sri Mahyudin sendiri, iaitu Perdana Menteri yang ke-8 ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila Tun Dr. Mahathir merasakan bahawa partinya telah meninggalkannya, terutama Presiden dan anggota kanan yang lain,
beliau mengambil sikap seperti diambil oleh Perdana Menteri yang lain, memimpin demokrasi yang lain, meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Dan Pakatan Harapan pula membuat mesyuarat tergempar dengan segera mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bakal mengganti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini selaras dengan perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin utama Pakatan Harapan, iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin mewakili Bersatu, saya mewakili Amanah, Wan Azizah mewakili Keadilan, dan Tan Kok Wai mewakili DAP. Tetapi apa yang berlaku, sebahagian ahli-ahli parlimen Keadilan dan Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan dan mereka berada bersama dengan gerakan Sheraton untuk mencalonkan Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri. Maka undi yang dicapai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencukupi. Terpaksa lalui pusingan kedua. Dalam pusingan kedua, Pakatan Harapan menyokong semula Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Tetapi ketika nak menghantar nama-nama ahli parlimen yang menyokong Tun Dr. Mahathir adalah perkara-perkara yang tergendala yang telah kita ceritakan sebelum ini. Oleh itu langkah Dr. Mahathir meletakkan jawatan apabila partinya sendiri menolak beliau, itu selangkah demokrasi. Yang paling tidak betul di sini ialah bila Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, sepatutnya Pakatan Harapanlah yang memerintah waktu itu menentukan siapa bakal pengganti. Bukan mereka yang lari daripada Bersatu dan lari daripada Keadilan. Mereka ini bersama dengan Muafakat Nasional dan lain-lain menamakan Perdana Menteri yang lain. Ini rampasan kuasa yang berlaku. Kalau di negara lain kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Tapi di Malaysia rakyat memilih jalan undang-undang, perlembagaan dan tidak berlaku sebarang huru-hara. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Walaupun rampasan kuasa berlaku, tetapi rakyat tetap tenang dan terusnya mengikuti perkembangan politik seterusnya. Oleh itu, kerajaan Pakatan Harapan yang dirampas kuasa ini, kita akan terus berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat yang diberi pada 9 hari bulan Mei 2018. Mandat itu perlu dikekalkan. Sebarang rampasan kuasa di tengah jalan adalah satu perkara yang tidak mengikut peraturan demokrasi dan tidak mengikut tata susila sebuah kerajaan demokrasi yang dibentuk secara demokrasi. Oleh itu, kalau ada usaha daripada Pakatan Harapan untuk mengembalikan semula pemerintahan kepada Pakatan Harapan, itu adalah satu usaha murni, dan mereka yang mengkhianati Pakatan Harapan itulah perlu dihukum oleh rakyat sekarang dan pada masa yang akan datang.